Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azuman farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kau sejahterakan bagi kami Ramadan yang berlalu bagi kami. Wasallim Ramadan lana, ya Allah, kau sampaikan kami pula pada Ramadan yang akan datang tahun depan, ya Allah. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan Ramadan kami. Ya, mudah-mudahan setiap amalan yang kami lakukan dalam Ramadan baru-baru ini mutaqabbala, diterima semuanya, ya Allah, daripada kami. Allahumma barik lana fi hadzal yaum. Ya Allah, kau berkatilah kami pada ini hari, ya Allah, hari Jumaat. Dah. Wa anzilir rahmah. Mudah-mudahan kau turunkan kepada kami rahmah, wal maghfirah, dan pengampunan, wal hikmah, dan ilmu. Dah. Dan juga berikan kepada kami kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada pagi ini Allah Ta'ala jemput kita sekali lagi walaupun kelewatan, sebab saya ada urusan dengan pelajar tadi, tuan-tuan. Hari ni ada banyak urusan sedikit sebab besok kita dah start program. Jadi maknanya hari ni Allah Ta'ala pilih kita untuk bersama-sama kita muhasabah. Bersama-sama kita muhasabah dalam hashtag santapan rohani yang saya suka, dan saya nak ucapkan syukran jazilah khairan jazak kepada tuan-tuan yang terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Jangan lupa dakwah. Jangan lupa dakwah, tuan-tuan. Dakwah ni is very powerful. Sebab apa? Jangan lupa, sebaik-baik manusia di alam ini orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sabda Nabi. Orang yang paling baik, orang yang paling bagus di alam ini, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi tuan-tuan, kita nak mengajar tak mampu. Tanya hati, kenapa perlu aku like, share dan tag nama orang yang aku sayang? Sebab aku nak dakwah ni tersebar. Sebab apa, tuan-tuan? Hari ni saya nak bincang satu benda yang very powerful. Benda yang terlalu best secara santai. Sebab saya ada urusan pada hari ni, tuan-tuan. Afwan lakum kalau saya buat live ketika driving, insyaAllah, sebab perjalanan saya jalan biasa sahaja. Dan kita akan menjagakan jarak sosial kereta. Sebab hari ni kita nak bincang berkenaan jarak. Tuan-tuan akan dengar satu ilmu yang best gila, satu ilmu yang terlalu powerful, yang mudah-mudahan dengan ilmu ini saya sendiri termuhasabah. Saya sendiri, tuan-tuan, termuhasabah daripada benda yang saya nak sembang dengan tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan keberkatan hari Jumaat, dengan kemuliaan hari Jumaat ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala terus kabulkan doanya kita. Mudah-mudahan penjarakan sosial ini memberi kepada kita satu kepahaman yang begitu rahasia. Mudah-mudahan penjarakan sosial, sebab sekarang ni kita masih lagi berada dalam situasi PKP. Dan hari ni saya nak sembang berkenaan apa hikmah yang kita boleh ambil daripada penjarakan sosial. Cuba tulis di ruangan komen sementara kita nak menunggu sahabat-sahabat kita masuk. Tulis tajuk kita pada hari ni, live santai, dalam hashtag santapan rohani. Apa hikmah yang aku boleh ambil di sebalik penjarakan sosial? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan afwan lakum,
Kalau sebentar lagi saya akan membuatkan mata-mata kalian mengalir kerana rindukan Allah, kerana takutkan Allah. Tapi mudah-mudahan dengan air mata yang mengalir itulah, hurimat, sabda Nabi SAW, hurimat, diharamkan mata, bakat min khasyatillah. Nabi bersabda diharamkan mata, huriman ainun, bakat min khasyatillah, yang menangislah ia kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala, rindukan Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan jarak. Jelas ke jelas? Jadi cuba tulis di ruangan komen supaya saya nak tuan-tuan jelas. Apa yang kita nak sembang pada hari ini, apa hikmah yang aku boleh ambil daripada penjarakan sosial. Terima kasih kepada Normala Manap. Apa hikmah yang aku boleh ambil daripada penjarakan sosial. Sebab benda ni tuan-tuan, benda yang pasti. Hampir dah beberapa bulan tuan-tuan, keadaan memaksa kita, situasi mengajar kita yang kita ni tak boleh duduk dekat-dekat. Bila mana pergi shopping mall tuan-tuan, jarak wajib dijaga. Sama juga pergi kedai mana-mana pun, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Nak makan hari ni tak sempat lah, sebab kalian masih lagi ada yang berpuasa. Teruskan berpuasa. Kita dah mula masuk hari putih. Hari putih afdal berpuasa pada hari putih kalau kita tak pernah berpuasa. Jadi ringkasnya, bila sebut perkataan penjarakan sosial, tuan-tuan dah maklum macam mana situasi atau keadaan yang sedang berlaku pada kita pada sekarang ini. Cuma ringkasnya tuan-tuan, bila sebut penjarakan, bila sebut penjarakan, kita cerita bab penjarakan dahulu. Apa makna penjarakan? Iaitu satu keadaan kita tak boleh mendekati. Kita tak boleh mendekati. Walaupun kadang-kadang laki bini, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih, pergi ke kedai tuan-tuan. Suami isteri nak makan dekat sebuah kedai. Suami isteri, bapa dengan anak, suami dengan isteri, ayah dengan ibu dan sebagainya. Bila mana kita pergi dekat sebuah kedai, walaupun nak makan dekat sebuah kedai tuan-tuan, tak boleh. Tak boleh. Diwajibkan juga kepada kita penjarakan sosial. Maka dia letak pangkah. Yang ni tak boleh duduk. Walaupun laki bini, seorang duduk dekat sini, seorang duduk dekat sini. Maknanya Allah Ta'ala sedang mengajar kita satu ilmu yang mudah-mudahan tuan-tuan hari ni kita boleh pakai muhasabah. Muhasabah sekejap saja. Dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan, sama ada kita nak ataupun tidak, Allah Ta'ala sedang menguji kita dengan satu perkataan dipanggil penjarakan sosial. Apa makna penjarakan sosial? Kita tidak boleh mendekat. Tak boleh mendekat walaupun dengan orang-orang yang kita sayang, walaupun sama makhluk. Makhluk dengan makhluk pun tak boleh berdekat. Apatah lagi dengan hayawan. Sebab wallahu a'lam lah, kalau kita baca sejarah COVID-19 ni tuan-tuan, datang daripada hayawan. Wallahu a'lam, iaitu bukan bidang kita. Kita boleh baca, percaya ke tidak tu cerita lain. Tapi kita maklum datang daripada hayawan. Dan hari ni situasi kita tuan-tuan, saya tengok situasi manusia pada hari ni, bila mana kita pergi shopping mall dan sebagainya, pergi ke mana-mana kedai, kita tak kata ke dia, tapi suasana tu memaksa kita tak boleh berdekatan. Jelas ke jelas? Ahlan wa sahlan daripada Fatani Muhammad Razi. Baik. Jadi bila mana kita tak boleh berdekatan dengan seumpama makhluk tuan-tuan, saya nak tuan-tuan tulis dahulu di ruangan komen perkataan ini. Sebab cara saya akan ulang ayat ini beberapa kali dalam satu sesi untuk tuan-tuan lekat dan fahami. Sekiranya aku sesama makhluk tak boleh berdekatan, bagaimana aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala uji kita tuan-tuan. Ketika ni dengan makhluk nak dekat pun tak boleh. Laki bini pergi sebuah kedai nak makan, nak dekat pun tak boleh. Agak-agak bagaimana aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagai contoh,
Dan saya nak bawa beberapa kisah daripada para ulama, kisah para awliya, kisah cerita wali-wali ni tuan-tuan, berkenaan cerita jarak ni. Siapa nak dengar? Cerita ni best. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Cerita ni best. Cerita bab jarak, penjarakan sosial. Mudah-mudahan dengan cerita ini tuan-tuan terkesan pada hati, dan mudah-mudahan kita ambil istifadah. Dan bila mana tuan-tuan pergi shopping mall, bila mana tuan-tuan pergi kedai makan, bila mana tuan-tuan pergi mana-manalah yang mewajibkan kepada kalian, kepada kami, kepada kita ni untuk penjarakan sosial, jangan lupa tuan-tuan amalkan apa yang hamba nak sharing pada hari ini. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Berlaku satu kisah. Antaranya kisah yang masyhur berlaku ke atas Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Tulis nama ulama ni. Wali ni bapa wali. Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ni tuan-tuan ulama yang hebat. Ulama yang hebat, wali Allah. Kita maklum dan ingat tuan-tuan bila orang itu hebat, ujiannya lebih hebat. Bila makamnya tinggi, ilmunya tinggi, ujiannya pun tinggi, maka padanlah dengan diri dia. Baik. Maka apa yang berlaku? Suatu hari Syekh Abu Yazid Al-Bustami ni tuan-tuan, dia nak pergi mengajar dekat sebuah kampung. Nak pergi mengajar dekat sebuah perkampungan lah. Bila mana beliau nak pergi mengajar dekat sebuah perkampungan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, supaya ramai dapat manfaat daripada cerita ini dan dia boleh merelatekan pada kehidupan. Bantu saya tuan-tuan dan bantu juga keluarga tuan-tuan. Jangan lupa tag, like dan share. Baik, sambung. Maka tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bila mana sampai di pertengahan jalan, cerita. Sampai di pertengahan jalan, Syekh Abu Yazid Al-Bustami ni terserempak dengan seekor anjing yang kurap. Seekor anjing yang kurap. Maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami lantaran mengangkat gamisnya ataupun jubah dia. Diangkat jubah dia dan menjauhkan diri daripada anjing yang kurap tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tanya kita pun buat benda sama ke? Kadang-kadang kita buat benda yang sama. Tak apa, ada rahsianya. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala buka hijab. Allah Ta'ala buka hijab. Adalah benda Tuhan nak ajar daripada penjarakan sosial ni. Allah Ta'ala buka hijab kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dia boleh bercakap dengan anjing tadi. Dan anjing tu faham bahasa dia, dan kedua-dua saling faham memahami. Maka anjing tu bercakap, "Ya Aba Yazid, kenapa engkau mengangkat jubah engkau? Kenapa kau menyingsing jubah engkau?" Ingat tuan-tuan, anjing tu bukan bercakap bahasa Arab. Saya ingat lagi Baba Daud cerita. Bila mana hayawan bercakap, bukan hayawan tu bercakap bahasa Arab macam kartun tu. Bukan. Dia bercakap dengan bahasa dia, tapi kita boleh faham. Dia boleh bercakap dengan bahasa dia, tapi kita boleh faham. Jelas ke jelas? Macam tuan-tuan pernah bela kucing lah. Kita tahu dah suara kucing ni, dia lapar. Walaupun dia tak kata, "Umi lapar." Memanglah kucing tak pernah cakap macam tu. Tapi kucing ni dia boleh buat beberapa suara yang tuan-tuan faham situasi kucing tu. Betul ke betul? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Okey. Maka bila dia buka hijab, Abu Yazid Al-Bustami boleh bercakap dengan kucing tadi, dengan anjing kurap tadi. "Ya Aba Yazid, kenapa kau mengangkat gamis kamu?" Maka berkata Abu Yazid, sebab engkau tu najis. Engkau tu anjing yang kurap. Nanti kalau badan kau, najis engkau kena dekat atas jubah aku, maka jubah aku akan menjadi kotor dan najis. Maka bagaimana mungkin aku nak mengajar sat lagi? Bagaimana mungkin aku nak mengajar sat lagi? Kata anjing tu tadi, "Oh, begitu ceritanya. Tapi tahukah engkau Abu Yazid Al-Bustami, walau aku ni anjing yang kurap dan aku ni anjing yang najis, tetapi bagi diri aku ni najis yang berada pada badanku, dekat dunia boleh habiskan, dekat dunia boleh dibersihkan. Tetapi dalam diri kamu itu ada najis yang dekat dunia pun tak boleh bersih." Saya ulang balik. Power tuan-tuan ayat anjing ni.
Anjing tu berkata, "Ya Aba Yazid, ketahuilah oleh kamu, walau badan aku ni najis, tetapi dekat dunia lagi, najis ini boleh dihilangkan. Najis ini boleh dihilangkan." Kita maklum dah kan, najis mukhallazah, cara nak bersihkan macam mana, menggunakan air tanah, menggunakan air mutlak, boleh hilang. Tapi Aba Yazid, dalam diri kamu tu ada satu najis, yang dekat dunia pun tak boleh hilang. Allahu Akbar. Dengar perkataan tu tuan-tuan, Abu Yazid terkejut. Terkejut. Abu Yazid tanya pula, apa yang kau nak maksudkan ini? Katanya Abu Yazid Al-Bustami. Maka berkata anjing tadi, dia kata, aku tak meminta kepada Allah untuk dilahirkan begini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Aku tidak diminta kepada Allah untuk dilahirkan begini, dalam keadaan anjing, bersifat dengan anjing pula, anjing tu pula berbadan kurap dan sebagainya. Aku tak minta kepada Allah. Tapi inilah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku dihidupkan begini. Dan bila mana, ni boleh dia nak buka cerita ni, bila mana tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih, dan bila mana najis aku ini, walaupun najis bersifat mukhallazah, najis dunia, dekat dunia kau boleh bersihkan, tapi dalam hati kamu tu, bila mana berprasangka buruk kepada makhluk yang lain, sedangkan aku pun tak diminta kepada Allah untuk dilahirkan begini, dan bila mana kau memandang sangkaan yang buruk kepada makhluk yang lain, maka dalam hati kamu itu ada satu penyakit, dekat dunia tak boleh bersih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Habis. Maka dalam hati kamu tu, kalau kamu berburuk sangka kepada makhluk yang lain, aku tak diminta jadi begini. Sama juga kehidupan kita tuan-tuan. Ya Allah, aku tak minta jadi susah. Aku tak minta jadi fakir. Aku dilahirkan tak minta jadi senang. Aku dilahirkan ya Allah tak minta jadi susah. Aku dilahirkan ya Allah tak minta nak jadi buta. Aku dilahirkan ya Allah tak minta nak jadi pekak, bisu dan sebagainya. Tapi itulah takdir daripada Allah Ta'ala. Maka dengar perkataan tadi, Abu Yazid Al-Bustami menangis. Allah, menangis. Sebab apa? Dia mula berburuk sangka kepada makhluk yang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Menangis. Dahlah menangis tuan-tuan. Maka Abu Yazid pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertaubat. Bila mana dia bertaubat, ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Sekelumit pada hati aku berburuk sangka kepada makhluk yang bernama anjing, berburuk sangka kepada makhluk yang lain. Habis. Dekat dunia pun tuan-tuan, ni penyakit ni tak boleh bersih. Boleh keluarkan hati, nak bersihkan buruk sangka, nak bersihkan memandang kepada makhluk yang lain dengan perasaan jijik. Dekat dunia boleh basuh tak? Jawab sekejap. Tuan-tuan, cuba jawab sekejap. Najis zahir ni kalau kena najis anjing, alah, kalau setakat anjing gesel-gesel tuan-tuan, senang nak basuh. Betul ke betul? Dalam hati ni, kalau kita berburuk sangka kepada makhluk yang lain, Allahumma salli ala Muhammad, dalam dunia boleh basuh ke tidak? Jawab sekejap dekat ruangan komen. Jawab. Tak boleh basuh. Tak boleh basuh. Nak cuci dekat mana? Nak buat keluar hati ni. Lepas tu nak bubur dengan klorok dan sebagainya. Tetap tidak menghilangkan yang dikatakan najis berburuk sangka kepada makhluk yang lain. Lantaran daripada itu, Abu Yazid menangis. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia bertaubat, dia kata, macam inilah anjing, aku minta maaf kepada engkau sebab aku berburuk sangka kepada engkau. Maka sekarang ni aku dah bertaubat dan aku dah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku nak minta maaf juga kepada engkau selaku tuan diri kepada makhluk. Maka sekarang ni macam ni, boleh tak aku bersahabat dengan kau? Boleh tak aku nak bersahabat dengan engkau? Kata Abu Yazid Al-Bustami. Nak ajak pula anjing tu bersahabat. Sebab apa? Kau tahu maklum, sebentar lagi aku nak ke sebuah kampung untuk aku mengajar dan sebagainya. Maka aku nak ajak engkau sekali, jom bersama dengan aku. Mudah-mudahan ini cara aku nak membalas balik kesilapan yang aku lakukan. Maka bila Abu Yazid dia pelawa anjing tadi untuk berkawan, bersahabat, berjalan sekali, Abu Yazid berkata apa? Anjing tu berkata apa? Dengar kalam ini dengan baik. Gunakan kalam ni tuan-tuan bila mana tuan-tuan berada dalam keadaan kawasan yang wajib kita penjarakan sosial. Gunakan kalam ini tuan-tuan
Mudah-mudahan dengan penjarakan sosial ya Allah Ta'ala zahirkan kepada kita, kita tak jauh daripada Allah. Maka anjing tu kata apa? Dia kata, ya Aba Yazid, engkau tu wali Allah, engkau tu ulama. Bila kau sampai dekat sebuah tempat, maka engkau akan disanjung, engkau akan dipalu dengan gendang, engkau akan berlaku kemeriahan yang begitu besar untuk menyambut kedatangan engkau sebagai ulama. Walhal aku ni anjing. Bila aku sampai di sebuah tempat, kebiasaan batu dan kayu merupakan panggilan bagiku. Kata anjing, batu dan kayu panggilan bagiku. Kalau aku sampai dekat sebuah kampung, orang akan baling batu, orang akan baling kayu. Sedangkan kau tu pula, bila kau sampai ke sebuah kampung, kau akan dipalu dengan gendang, kemeriahan berlaku. Jadi bagaimana mungkin aku nak bersama dengan kamu? Bagaimana mungkin aku nak berkawan dengan kamu, berjalan dengan kamu, hidup sekali dengan kamu? Maka dengar perkataan tu tuan-tuan, Abu Yazid Al-Bustami menangis dengan begitu kuat. Allahumma salli ala Muhammad. Menangis. Sebab apa? Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah aku dengan sesama makhluk tidak boleh nak berdekatan, bagaimana aku dengan Tuhan yang menjadikan segala makhluk? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tulis dekat ruangan komen, ya Allah, kalau aku dengan sesama makhluk tak boleh nak dekat, nak rapat, tak boleh aku dengan anjing. Dengan anjing nak berkawan tak boleh. Bukan cerita masalah najis, najis tu lain. Nak cerita masalah hati ni. Hati. Ya Allah, kalau aku dengan anjing, aku ni makhluk, anjing tu makhluk. Aku ni makhluk yang dijadikan oleh Allah, anjing pun makhluk yang dijadikan oleh Allah. Kalau kami ni sama makhluk tak boleh nak berdekatan, tak boleh nak duduk sekali, tak boleh nak berkawan sekali, bagaimana mungkin aku nak berdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menjadikan segala makhluk? Allahumma salli ala Muhammad. Jauh tuan-tuan, jauh. Maka daripada situasi ini Allah Ta'ala mengajar Abu Yazid Al-Bustami. Tuan-tuan, sama juga kalau kita dengan makhluk. Sebab tu tenangkan hati. Jangan pada hati ada musuh, jangan pada hati ada orang yang dibenci. Kalau kita sama makhluk pun tuan-tuan tak boleh nak dekat, tak boleh nak berkawan. Allah, jangan lupa tuan-tuan, kita dengan Allah hakikatnya semakin jauh. Sebab apa? Sesama makhluk nak berkawan pun tak boleh. Tak boleh. Sebab itulah dalam keadaan situasi penjarakan sosial ini, kita muhasabah. Ya Allah, adakah kau uji kami sekarang ni ya Allah, untuk kau mengajar kami supaya kami mendekatkan diri kepada kamu? Sebab hari ni Allah Ta'ala uji kita dengan jarak. Allah Ta'ala uji kita dengan jarak. Pergi dekat shopping mall mana-mana, 1 meter. Pergi kedai mamak, 1 meter. Duduk kena berasing-berasing. Allah, jauhnya kita dengan sama makhluk. Muhasabah sekejap. Ambil pengajaran. Ya Allah, adakah penjarakan ini terus menjadikan diri kami semakin jauh dengan sama makhluk? Jangan kau uji kami, menjadikan diri kami menjauhi. Hari-hari bila tuan-tuan pergi ke mana-mana, berada dalam keadaan beratur, bila beratur tu berdoa, ya Allah, sesama makhluk nak dekat pun tak boleh dah. Macam mana aku dengan kau ya Allah, Tuhan yang menjadikan segala. Saya ulang balik, ya Allah, kami dengan sama makhluk nak dekat pun dah tak boleh, diwajibkan penjarakan sosial. Bagaimana kami dengan kau ya Allah, Tuhan yang menjadikan segala makhluk? Walaupun kau tak jauh, tapi kami merasakan semakin jauh. Walaupun kau tak jauh, jangan kata Allah Ta'ala jauh. Baiki perkataan. Saya suka ubah tuan-tuan, saya suka bantu untuk ubah ayat tu. Sebab saya pun sedang belajar. Jangan sebut Tuhan jauh. Jangan sebut Tuhan jauh. Aku yang menjauh. Buktinya sekarang ni Tuhan uji kita dengan penjarakan sosial. Tuhan uji kita. Jadi maknanya ambillah pengajaran, muhasabah lah tuan-tuan. Muhasabah. Mudah-mudahan dengan penjarakan sosial ini menjadi kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Bila mana Allah Ta'ala mengambil sesuatu perkara, hakikatnya Tuhan nak beri benda lain. Kita lunakkan hati kita. Cara Tuhan begitu. Allah Ta'ala nak memberi kepada Nabi kemuliaan Isra' wal Mi'raj, diambil 2 orang yang begitu Nabi kasih.
Siti Khadijah alaihissalam, isteri Nabi SAW, dan wafatnya isteri Nabi, kedukaan yang begitu nyata pada Nabi. Allah, Tuhan tarik satu benda, Tuhan nak bagi benda yang lebih besar. Apa dia? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tarik kita ketika ini sekarang, penjarakan sosial. Allah Ta'ala tarik kita pendekatan dengan makhluk-makhluk pun tak boleh dekat, dengan kawan-kawan sendiri pun tak boleh dekat. Dah dalam rumah okey, tak ada masalah. Bila keluar wajib kita mengikut SOP, wajib kena mengikut prosedur yang disuruh oleh kerajaan untuk kebaikan bersama. Jadi ambil pengajaran muhasabah, muhasabah tuan-tuan. Ya Allah, dengan bini sendiri makan kat sana, satu meja, yang ni pangkah, yang ni pangkah. Suami duduk dekat sini, isteri duduk dekat sana. Ya Allah, begitulah suasana kami pada hari ini. Ya Allah, dan mudah-mudahan dengan Engkau uji kami menjauhi pada hati-hati manusia, diri-diri manusia. Mudah-mudahan Ya Allah Kau dekatkan kami. Ya Allah, kami nak semakin dekat dengan kamu. Jadi ambillah pengajaran daripada situasi penjarakan sosial ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semakin hidup hati dan semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa memadai pertemuan kita pada hari ini, sebab saya nak masuk dekat kawasan kampung-kampung ni tuan-tuan. Takut sekali lagi lain tak ada. Jadi doakan saya, sebab besok 2 hari saya ada program, iaitu solat itu mudah. Saya nak berkat daripada doa tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan yang sering belajar ilmu, orang yang diberkati. Hari ni pula Yaumil Jumaah, hari ni pula kita terus berpuasa. Kalian terus berpuasa tuan-tuan. Doakan saya agar Allah Ta'ala mudahkan urusan saya, membantu hampir 200 peserta yang dah mendaftar program solat. Afwan lakum, kami tak buka dah, sebab takut buku lambat sampai. Dan insyaAllah ada lagi program solat pada bulan-bulan yang hadapan. Doakan saya, sebab dengan ujian penjarakan sosial ni, kita tak nak semakin jauh dengan Allah sebagaimana kita jauh dengan makhluk. Tapi Ya Allah, biarlah kami dijauhkan daripada makhluk untuk kami mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'assalamah walal liqa', sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Minta maaf kalau menangis sikit tadi tuan-tuan, biasalah, orang dosa banyak macam ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.